melibatkan kepentingan rakyat, kepentingan orang ramai, maka ianya takkan terlepas daripada tindakan susulan kami. Okey, pada pandangan peribadi Datuk Seri melihat proses pengambilan tanah ini mengikut prosedur dan juga peraturan garis panduan yang jelas? Ya, yang sememangnya ianya seperti mana yang saya sebut tadi, kadar RM25 itu memang diluluskan oleh Jabatan Penilaian Hartanah. Dan itu pun mengikut prosedur Jemaah Menteri pun kata orang due diligence ataupun prosedur tu kita ikut. Tetapi kalaulah ada individu yang mempertikaikan kenapa RM25 dan bukan lebih rendah, maka itu pun kita ambil kira dan itulah sebabnya ianya akan terus disusuli. Ya. Okey, anda sedang bersama Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tiket bercakap soal PKFZ. PKFZ semata-mata yang kita bicarakan untuk tempoh minit-minit yang berbaki ini, sekitar 20 minit. Anda boleh menghubungi kami 0322828578 atau 8579. Polemik PKFZ apa sebenarnya? Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Ong Tiket menjawab head on, kalau boleh saya sempatkan sebegitu ya, bercakap soal isu yang sedang hangat dilaporkan, dibicarakan di Parlimen Malaysia. 3 elemen ataupun 3 sektor yang dilaporkan dalam PWC, harga tanah, kos pembinaan dan pembangunan, dan kelemahan pelaksanaan urus tadbir. Bagaimana Datuk Seri melihat kelemahan urus tadbir yang sedang berlaku ini? Kelemahan itu tetap wujud dan itu pun dikenal pasti dan itu pun disusuli dengan pembentukan satu special task force ataupun satu pasukan petugas khas untuk menyusulinya. Jadi setiap perkara yang berbangkit itu akan disusuli. Antara lain termasuk daya usaha untuk mengesahkan kesahihan klaim-klaim ataupun tuntutan bayaran itu. Dan pada masa yang sama pada 10 hari bulan Jun yang lepas, saya telah pun mengumumkan pembentukan 2 lagi jawatan kuasa khas. Satu untuk mempromosikan PKFZ supaya ianya terus berdaya maju, dan satu lagi adalah ad hoc committee ataupun jawatan kuasa ad hoc untuk menjaminkan good corporate governance ataupun urus tadbir korporat yang wajar. Dan itu pun kita nak gariskan satu kerangka, satu framework corporate governance yang elok, yang wajar, supaya ianya dapat diikuti oleh PKFZ dan juga LPK. Kita beri laluan kepada pemanggil di talian. Hello. Halo, siapa di talian? Hello, Mr. Minister in charge. I'm from Penang, okay? Boleh saya dapat nama siapa ya? I'm Dr. Raj, okay? Dr. Raj, pemanggil yang tekun sekali mengikutinya. Silakan Dr. Raj. You see, Mr. Minister, you see, I want to know what is really involved in this situation. We want, of course, we can go with Singapore and Rotterdam and all these ports in the world, you see. I want Malaysia to become something good, you see. But why is it this corruption of 900 million, you see? See, who is really involved in this part? You see, Mr. Minister, the land has been just sold to people, you see. We don't know what's happening, you see. See, I want to know about this, because we Malaysians, we want to know, because of Purwaja Steel and all those things, all the same things happen. Baik, Dr. Raj. Ya, sama-sama. Dan Datuk Seri akan menjawab soalan ini sejurus selepas kita berjadah.
Anda sedang mengikuti dialog. Anda boleh menghubungi 0322828578 atau 8579. Kita memfokuskan untuk 10 minit yang berbaki ini bercakap tentang PKFZ bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ong Tiket. Dan tadi soalan dari Dr. Raj dari Pulau Pinang. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Raj yang berbahasa Inggeris tadi. Dan saya jawablah dalam bahasa Malaysia. Yang sebenarnya saya nampak Dr. Raj prihatin tentang korupsi ataupun rasuah yang kononnya yang wujud khasnya yang membabitkan jual beli tanah. Tapi untuk makluman Dr. Raj, pihak saya bila mendedahkan report atau laporan PwC itu pun kami buatnya dengan setelus mungkin. Dan itulah sebabnya dengan serta-merta laporan yang sama telah pun dikemukakan kepada SPRM untuk tindakan lanjut. Sebab kita sedia maklum bahawa pihak kementerian dan juga lembaga pelabuhan Kelang hanya boleh menjalankan audit ataupun menjalankan penyemakan status tentang PKFZ. Tetapi pada masa yang sama tak boleh pihak kementerian ataupun LPK memainkan peranan sebagai prosecutor ataupun enforcement officer. Sebab itu adalah dalam bidang kuasa SPRM ataupun MACC dan juga pihak polis. Dan itu sebabnya bila laporannya sama telah pun dikemukakan kepada SPRM dan juga PAC pada hari yang sama pada 28 hari bulan Mei tahun ini. Kami berbuat demikian dengan niat yang cukup jelas. Tiada sebarang yang kami nak sembunyikan. Jadi harus dibezakan antara fungsi kementerian dan juga agensi-agensi yang berkait dengan isu sebenarnya ini. Yang pelik sekali, ada pihak pembangkang yang mendakwa, yang menuduh gini dan itu. Dan kononnya dia ni harapkan pihak kementerian, pihak saya, khasnya diri saya akan dapat namakan orang yang terbabit ataupun jerung besar dan sebagainya. Saya dah jawab, saya kata kalaulah saya berbuat demikian, maka saya akan dituding jari pula memainkan peranan prosecutor, juris dan juga pendakwa raya dan sebagainya pada masa yang sama. Itu pun satu-satunya yang dipertikaikan oleh pembangkang. Jadi kita serahkan kepada SPRM untuk langkah selanjutnya dan juga mungkin pembentangannya yang diserahkan kepada PAC menjelang mungkin sesi parlimen yang akan datang. Raymond di talian menanti panggilan. Terputus. Raymond masih boleh. Raymond sudah berada di talian. Hello. Apa khabar, Pak Munawar? Baik, alhamdulillah, silakan. Raymond, kita ada 8 minit. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Halo, Wadi ya. Ya. Raymond dari Pulau Pinang. Silakan Raymond. Tentang itu PKFZ kan? Ya. Saya boleh beri cadangan. Kita sama-sama tangani masalah ini. Kalau masalah rasuah, kita bersama-sama tangani. Bukan pihak dari kerajaan, tetapi pembangkang. Kita sama-sama. Karena kita satu Malaysia. Kita sama-sama Pakilayu, Melayu, Cina, India. Kita sama-sama berganding bahu. Orang kata berat sama di kuku, ringan sama di dinding. Raymond. Kita sama-sama hapuskan rasuah. Boleh. Dengan semangat yang ada pada Raymond, saya kira Malaysia akan bertambah baik, makmur. Yang saya ingin tekankan di sini, kita meraihkan semangat